Bersama dengan rakan kita Espalini Jali di daerah Belait. Assalamualaikum Espalini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perkembangan Espalini pada hari ini? Alhamdulillah, saya dan juga rakan-rakan setugas pada pagi ini di daerah Belait, alhamdulillah yang semuanya dalam keadaan sehat. Ya, bagaimana Dini dan Hani pada pagi ini? Ya, kita sehat juga. Ceria rasanya dan gembira dapat berjumpa dengan Espalini walaupun kita ni berjauhannya. Secara virtual. Jauh di mata, dekat di hati Espalini. Ya, memang selalu Ya. begitu. Jadi sebenarnya hari ini kita ni ingin bercakapkan tentang kebahagiaan ni Espalini. Mungkin dapat kita ni ketahui bagi Espalini sendiri apa saja aktiviti atau perkara yang buatkan Espalini merasa bahagia. Bagi saya sendiri, Hani dan Dania, sebenarnya apa yang membuat saya bahagia ialah apabila melihat ibu bapa, keluarga semuanya dalam keadaan sehat dan ceria, terutama sekali di hujung mingguan ni ya, iaitu masa untuk kita ni berkumpul bersama keluarga. Betul. Betul. Kebahagiaan itu datangnya daripada orang-orang yang kita cinta. Betul. Orang sekeliling kita ni. Jadi sama-samalah kita ni terus mencintai orang tua kita ni, keluarga kita ni. Alhamdulillah. Dan itulah cara kita ni untuk menghargai menghargai mereka dengan kita ni spend time, meluangkan masa dengan mereka. Baiklah, sebenarnya kita ni pasti yang Espalini ada banyak bahan yang sudah pun disediakan ni. Memang Jadi tidak sabar lagi ni, teruskan Han, ya? saja ya. Kita teruskan. Silakan Espalini. Baik, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam santai hujung minggu. Alhamdulillah ada. Terima kasih ya bagi menyaksikan Rampai Pagi dari daerah Belait. Seperti biasa, kami akan mengongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait, di mana pada hari ini iaitu 20 hari bulan Mac, Majlis Perundingan Kampung Labi 2 mengadakan majlis bergotong royong ya, membersihkan tanah perkuburan orang Islam Kampung Rampayuh Labi 2, di mana aktiviti tersebut diadakan bermula pada jam 8 pagi dan diharap kepada mereka yang terlibat ya untuk sama-sama membawa peralatan pemotong rumput dan sebagainya bagi memudahkan kerja-kerja pembersihan dijalankan. Itu dia ada satu info semasa. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti satu bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi hari ini. Silakan. Tausyih merupakan salah satu keindahan seni yang penuh dengan puji-pujian, munajat dan cerita yang menggambarkan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi alunan melodi yang menarik. Sejak berdekat-dekat lamanya, segala acara maupun keraian yang diadakan di negara ini akan menggunakan tausyih bagi pengisian maupun menambah kemeriahan suasana sesebuah seperti dalam majlis keagamaan, majlis convocation, perkahwinan, doa selamat, pernikahan dan banyak lagi. Pada kelazimannya, tausyih akan dibawakan dan didendangkan menggunakan pelbagai alat instrumental tradisional seperti darbuk yang mengiringi alunan puisi, pujian dan munajat yang dikumandangkan secara berkumpulan. Alhamdulillah, di daerah Belait juga tidak terkecuali dalam membangunkan pertubuhan kumpulan-kumpulan seperti ini yang sudah lama berkecimpung dalam seni tausyih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nordin bin Ajmain dan saya merupakan pengawas kepada kumpulan belia Masjid Kampung Sungai Liang, iaitu Firqah Amatur Rahman. Alhamdulillah, pada awalnya kumpulan ini ditubuhkan hanya melalui
daripada inisiatif pegawai masjid Kampung Sungai Liang sendiri, iaitu pada tahun 2014 lah, iaitu Imam Nur Afindi bin Haji Sa'ban. Tapi sekarang beliau sudah berpindah ke daerah Tutong. Jadi pada masa itu kumpulan ini belum lagi ada namanya lah. Jumaiyah pada masa itu dibimbing oleh sama jo belia masjid dan mengajar diorang tausyih, zikir dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semenjak 2015, saya sendiri selaku pengawas belia masjid yang dilantik AJK Masjid Sungai Liang, mula untuk memberi bimbingan lah, inisiatif, and then cuba untuk mengeksposkan lagi, mengeluarkan bakat-bakat belia masjid yang pada masa ini ada kepada lebih kepada peringkat yang senegara, bukan saja sedaerah, tapi lebih kepada senegara. Selalunya kalau mengadakan latihan untuk pertandingan, kami selalunya menggunakan fasilitas yang diberikanlah oleh setiap masjid lah. Sebabnya kumpulan kami bukan sahaja tertakluk kepada wakil Kampung Sungai Liang, tapi ada juga sebahagian masjid, sebahagian tempat memerlukan ahli-ahli kumpulan inilah untuk menjadi wakil. Jadi tapi selalunya bertepatan dengan tempat tinggal ahli-ahli lah yang berdekatan. Selalunya tempat yang selalu dipilih ialah di bilik mesyuarat Masjid Kampung Sungai Liang. Memandangkan ahli-ahli kumpulan kebanyakannya mempunyai komitmen terhadap keluarga, kerjaya dan persekolahan masing-masing, para ahli kumpulan tersebut akan dimaklumkan lebih awal mengenai tempahan undangan yang hendak menggunakan perkhidmatan mereka bagi memudahkan urusan latihan dan sebagainya. Menempah kumpulan Firqah Amatur Rahman, habis kita bolehlah menghubungi saya sendiri dengan melayari Instagram kami, iaitu Amatur Rahman Official, dan dari sana habis kita akan dilayani oleh salah seorang ahli kami on Instagram tersebut, dan akan diberikan detail-detail yang tertentu. Kebanyakan lagu-lagu irama tausyih adalah originalnya berdasarkan kepada lagu-lagu Al-Quran. Cuma yang membezakan adalah dari segi pembawaannya. Sekiranya kalau lagu-lagu Al-Quran yang ada tujuh itu secara perlahan, tapi untuk tausyih adalah dibawakan secara rancak. Ditambah lagi dengan harmoni-harmoni suara ahli-ahli dengan bunyi-bunyi darbuk, gendang-gendangan yang membuat tausyih itu lebih meriah dan suka didengar oleh kebanyakan para jemputan. Nasihat saya kepada para belia yang ingin mencuburi dalam bidang tausyih ini, kita bolehlah mencuba. Bolehlah mencuba mengikuti, kerana di negara kita sendiri banyak kumpulan-kumpulan tausyih yang boleh membimbing kita untuk mencuburi diri kita ni lebih kepada tausyih, dan bukan saja tausyih tapi aktiviti-aktiviti keagamaan yang lain, kerana ini bersesuaianlah dengan titah Kebawaduli yang Maha Mulia yang menyatakan bahawa aset negara yang paling berharga adalah belia. Jadi kita selaku para belia perlu berusaha untuk mewujudkan matlamat wawasan 2035, konsep MIB dan juga konsep Brunei sebagai negara zikir, insya-Allah. Masa awalnya tu aku memang tidak pandailah bergandangan ni. So sudah aku pasal minat atau aku cubalah mempelajari itu dari YouTube, melihat cara orang bergandang atau so sudah belajar sikit-sikit, lama-lama
ada pandainya lah, macam cara stepnya 2-1, 2-1 macam. Sudah lama-lama, sudah makin pandai, aku cubalah masa ikut jemputan atau siapa tu, aku try, cuba buat. Lama-lama makin pandai tu, sudah pandai, makin syok lah. Dalam usaha mereka untuk meneruskan alunan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Awang Nordin bin Ajmain berharap tausyih di negara ini terus mendapat tempat di hati orang ramai dan dalam masa yang sama menghidupkan lagi sinar kesenian Islam melaluinya. Ya, itu dia tadi audio penonton ya, bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita Madini Haji Ahmad mengenai seni belia tausyih ya. Jadi apa yang diharapkan dengan perkongsian kali ini dapatlah menarik lebih ramai lagi belia-belia Ketan ya untuk bergiat aktif dalam seni tausyih seperti ini, dalam masa yang sama dapat menghidupkan sinar Islam melaluinya. Alhamdulillah Auda, dengan bahan tersebut sekian saja dari daerah lain. Kembali bersama rakan kita Dini dan Hani, silakan.